أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. Ayat 22 sampai 26 surah Al-Kahfi. Sebahagian dari mereka, maknanya segolongan ahli Al-Kahfi saat ni, Ashabul Kahfi, ataupun orang-orang penduduk di negeri itu akan berkata, bilangi Ashabul Kahfi itu 3 orang, yang keempatnya ialah anjing mereka, dan setengahnya pula berkata bilangi mereka 5 orang, yang keenamnya ialah anjing mereka. Dan secara meraba-raba dalam gelap akan sesuatu yang tidak diketahui. Maknanya royak agak-agak gitu. Ada setengah katanya, dan setengahnya yang lain berkata bilangi mereka 7 orang, dan yang ke-8-nya ialah anjing mereka. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanmu lebih mengetahui akan bilangi mereka. Tiadalah yang mengetahui akan bilangi mereka melainkan sedikit. Oleh itu, janganlah engkau berbahas dengan sesiapa pun mengenai mereka melainkan dengan bahasa secara sederhana. Yang nyata keterangannya di dalam Al-Quran, dan janganlah engkau meminta penjelasan mengenai hal mereka kepada seseorang pun dari golongan yang membincangkan hal mereka. Dalam ayat ni dia panggil tuolek, yang Allah Ta'ala rayak 3, 5, 7. Lepas tu yang ke maknanya hak bilang yang genapnya, bila orang ada 3 orang, anjing yang ke-4. Bila orang ada 5 orang, anjing yang ke-6. Bila orang ada 7 orang, anjing yang ke-8. Jadi fokusnya di apa ni, pada bilangi. Jadi tak ada kena duduk bahas banyak, tak ada kena bicara banyak. Ashabul Kahfi berapa orang? Sebab tu saya royak ada sikit-sikit kemarin. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya jinjan katanya, bilangi Ashabul Kahfi iaitunya 7 orang. Ni pendapat dia, 7 orang dan anjing seekor. Sekarang tu maka Tuhan pun royak, bila jadi macam ni,
Jangan duk bahas banyak. Dia tak ada. Macam sambkan you ti tua lek. Bukan duduk di bilangi orang. Anjing tu cerak ada anjing seekor. Tapi orang berapa orang? Pakai serah Tuhan lah. Begitulah. Mari ayat yang ke-23. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha Allah. Dan janganlah engkau berkata mengenai sesuatu yang hendak dikerjakan bahawa aku akan lakukan yang demikian itu kemudian nanti. Maknanya kita nampak cepat-cepat sangat duk kecek. Tak apa, esok jadi. Tak apa, lusa nak pergi. Nak tak ada bubuh perkataan insya-Allah. Sebab tu Tuhan dia royak di sini katanya semua tiap-tiap kerja manusia, usaha manusia akan jadinya mengikut kehendak Allah. Tak jadi pun mengikut kehendak Allah. Bukan kehendak manusia. Pen kita dengan pen Allah Taala boleh jadi tak serupa. Boleh jadi serupa. Sebab tu orang-orang berjuru dia akan sebutnya insya-Allah ataupun biiznillah dengan izin Allah. Insya-Allah jika Allah Taala kehendak. Tapi apabila benda tu sudah berlaku dah, masya-Allah. Tu benda yang sudah pun dikehendaki oleh Allah. Ni sebab itulah kita orang-orang yang faham ni kena sebut semua perkataan hak sakut dengan Allah, insya-Allah, masya-Allah. Alhamdulillah, sebut semua. Ni tanda katanya kita hati kita terikat dengan Allah. Jangan pasal nampak pasal katanya kita duk tetu sesekara. Hal ni tak molek. Orang tanya rana ha dosa ni. Jadi dia tak ada bemak, tak jadi benda ni. Nampak belakang dia tak ada bemak. Supaya bemak cara belakang go ni. Tapi hak sebenarnya Allah Taala. Kadang-kadang benda hak kita nak lala dah, kita tak jadi. Tu belana bukan dua perkara dak. Belana benda hak kita duk wang pen siap-siap dah. Acu kira katanya nak kecek mudah-mudah nak turun tangga dah. Acu nak say nama dah. Nak anumat dah benda tu. Tak jadi. Ni sebab itulah banyak yang Allah Taala royak di dalam Quran suruh kita ni terikat dengan Allah illa ayyasha Allah, melainkan hendaklah disertakan dengan berkata insya-Allah. Dalam pimpinan Ar-Rahman ia terjemuh. Saya baca dua akar ni. Akar 725 dengan 72 ni. Cerita ada royak sani apa ni? Ashabul Kahfi 3, 5, 7. Yakni orang yang datang kemudian terutamanya ahli kitab yang ada dalam zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai secara meraba-raba tentang jumlah mereka. Raba-raba ni maknanya gagal. Tak cerak katanya bilangnya berapa. Hak tu kata lagu tu ni, kata lagu ni. Ashabul Kahfi itu ada yang mengatakan jumlahnya 3 orang dan ada yang mengatakan 5 orang dan ada pula yang mengatakan 7 orang. Menurut Ibn Abbas radhiyallahu anhuma pula qaul yang akhir inilah yang benar. Maknanya perkataan Tuhan hak akhir sekali. Wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Abdullah bin Abbas ia jinjan katanya hak akhir itulah yang Tuhan rakyat katanya orang 7 orang dan yang ke-8 iaitu anjing. Kerana tak kala Allah Taala menceritakan kaul puak yang pertama dan yang kedua, lalu dihukumkan bahawa apa yang mereka katakan itu hanyalah berdasarkan sangkaan semata-mata. Supaya kita kecek dua itu apa ya? Tak apalah 4 5 orang 7 8 orang sudah. Anak apa orang hak sungguh tu? Kalau misal katanya kita ayat jepuk makan boleh 2 hidai. 2 hidai tu apa orang? Ya ada juga setengah-setengah hidai 3 orang, setengah orang 4, setengah hidai 4 orang. Hak banyak kita tengok 7 8 orang cuba perhati di hotel. Penuh meja apa ni? Khisi meja hak boleh musing terawih lah. Bukan 4 orang 5 orang dah. 7 8 orang.
Tu sahidai. Sebab tu agak-agak lagu tu lebih kurang. Habis ajak boleh 2 hidayah tu apa orang kena mari boleh 20 tak siap. Tuan duduk mikir kahwin nak 2 hidayah kan nak mari ramai ni. Tengok. Sebab tu agak mengikut ke apa? Gamuk-gamuk gitu. Tapi Abdullah bin Abbas ya yin-yan katanya dah bilangi hak paling banyak sekali jala tu. Tuhan sebut dalam Al-Quran 7 orang anjing seekor. Pakai ambil hak tu. Sebab ahli kitab pasal duduk puak-puak Yahudi, puak Kristian duduk gamuk-gamuk. Wallahu a'lam. Hak ni ilmu yang Allah Taala bagi kepada dia. Lalu dihukumkan bahawa apa yang mereka katakan itu hanyalah berdasarkan sengkok semata-mata. Dengan ini dapat faham bahawa kaul puak yang ketiga itulah yang benar. Alhamdulillah. Ni mengikut beberapa tafsir yang dikupah daripada banyak-banyak pendapat, maka tuan pimpinan Ar-Rahman ni iaitu Syekh Abdullah Basmih dia bubuh dalam nota kaki di bawah ni iaitu ambil hak akhir sekali. Hak tu kira-katanya supaya kacan yang Allah Taala nak tahu kepada kita macam itulah. Tapi hikmat gapo boleh ramai 7 orang 8 orang tu wallahu alam kita tak tahu. Nah, apa boleh ada anjing duduk di pintu gua. Mari pula nota kaki 72 ni. Alik bawah ni tak? Semasa menceritakan perihal Ashabul Kahfi, Allah Ta'ala mengajar baginda dan umatnya supaya menyerahkan segala perkara kepada Allah. Jadi tam kelang cerita Ashabul Kahfi ni tak habis lagi. Tuhan selit ayat ni. Nak ayat katanya semua tiap-tiap perkara kita jangan duk telajak sangat kecek. Nampak katanya sedak kita. Oh kita yin-yan jadi tak jadi. Tu supaya kita duk tentu. Tuhan bubuh di sini adalah hikmat supaya kita teringat semua kepada Allah. Sia malam ada gapo-gapo insya-Allah. Hari ni buka puasa mana oi? Situ-situ insya-Allah. Tu bubuh insya-Allah. Tu. Sehingga setengah-setengah orang nak ambil lada pun. Lada insya-Allah. Nasi insya-Allah. Bubuh insya-Allah belaka. Wallahu alam. Hak tu kena dak dah guna insya-Allah. Nah, ulai sayur ni tak ada belaka ni insya-Allah. Bakar-bakar awak hari. Jadi bubuh insya-Allah belaka. Wallahu alam hak ni. Nah, kita malah duk bincang banyak katanya kena tak kena. Nah, guna insya-Allah. Tapi gitulah nak ayat katanya benda yang akan berlaku bubuhkanlah insya-Allah. Nah, terutama apabila hendak melakukan sesuatu pada masa yang akan datang, hendaklah disertakan dengan berkata insya-Allah jika dikehendaki Allah. Nah, gitulah. Kerana Allah jualah, maknanya Allah sajalah yang mengetahui apa yang akan berlaku selepas itu, dan dialah jua yang berkuasa mengizinkannya atau menghalangnya. Duduk di Allah Ta'ala lah, nak jadi tak jadi. Lepas tu kita masuk dalam ayat lagi dah. Ada sikit lagi. Dan ingatlah serta sebutlah akan Tuhanmu jika engkau lupa. Hak ni ayat umum pula ni. Wadhkur rabbaka idza nasit. Kecek mudah-mudah kan? Dia terlupa, dia galik. Ingat-ingat molek. Jangan galik sangat. Dan ingatlah kau Tuhan. Gitu. Lepas tu apabila terlupa amal ibadat termasuk juga ni, iaitunya semaya. Sebab apa boleh kita dengar orang bel 5 kali sehari? Sebab apa tak bel sekali ya? Zuhur bel sekali seumur hidup. Asar bel sekali seumur hidup. 5 waktu tu bel sekali ya. Tapi sebab apa boleh kita dengar seumur orang bel? Sebab apa boleh kita kena ingat semua kepada Allah Ta'ala. Ni tanda katanya bahawa orang Islam ni adalah orang yang selalunya ingat kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu Tuhan raya wadhkur rabbaka idza nasit. Perkataan zakara ni maknanya ingat. Nah, Tuhan raya di dalam Quran wa dzakarallaha katsira. Orang yang banyak ingat kepada Allah. Wadhkur rabbak, ingatlah kepada Tuhanmu. Fadhkuruni adhkurkum, mu ingatlah kepada aku, nescaya aku akan ingat kepada kamu. Wadhkuru,
Perkataan wadhkuru ni banyak di dalam Quran. Ingatlah. Sehingga Tuhan pun royak kepada Nabi juga. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, hai Muhammad. Nah, kepada siapa tu? Kepada orang-orang beriman. Kepada semua manusia. Tapi orang yang akan dapat faedah banyak daripada peringatan saat ni, iaitunya orang-orang beriman. Orang-orang kafir, orang-orang munafik, boleh jadi kecek lah, berapa karung royak banyak perkara kepada dia, boleh jadi dia terlupa. Tapi orang Islam, orang mukmin yang sebenar, bila cuik royak dia ingat selalu dah. Sebab tu hati kita pun jadi mudah terikat dan mudah kita ingat kepada Allah Taala. Sebab itulah apabila diberi peringatan, wa idza dzukiru la yadhkurun, ni Tuhan tamni orang-orang zaman dulu, orang-orang kafir terutamanya. Manusia pada zaman lalu ni pun serupa juga. Masuk di dalam ayat ni apa pasal degil-degil, wa idza dzukiru la yadhkurun. Apabila diberi peringatan kepada mereka, mereka tidak mahu peringatan tu. Wak terlupa, wak bisu, wak tuli. Tu gitu. Sebab itulah dalam akhir-akhir surah Taha yang Allah Taala royak katanya, orang-orang apabila dibangkit di akhirat sikit lagi, dia katakan kepada Allah Taala, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Tuhanku, bakpolah mung bangkit aku dalam keadaan aku mata buta, padahal dulu aku duduk di dalam atas muka dunia basira, aku ni celak, aku nampak. Ni Tuhan pun royak lepas pada ayat tu, iaitunya wa kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Demikianlah pada dulu atas muka dunia, masya-Allah, ayat-ayat aku Tuhan kata dibaca, diajar, disebar, diroyak, di belakang. Habis royak kepada kamu semua. Mung dengar, mung ada telinga, ada mata, ada kaki, boleh gerak pergi kat tu, pergi kat ni. Tapi mung buat terlupa. Mung buat tak ingat. Tu jalan belakang ni. Wa kadzalikal yawma tunsa. Maka pada hari ni, iaitunya pada hari mahsyar, pada hari kiamat sikit lagi, mung, hei orang yang buat terlupa atas muka dunia, mung akan dilupai. Maknanya Tuhan buat tak cara dah mung lupa kepada aku masa duduk atas dunia. Hari ni aku terlupa kepada mung, aku buat tak kenal. Begitu supaya kita gambar mudah-mudah. Kita dah kenal walak-walak atas satu hari kita dah kenal dengan dia tu, makan nasi sekali, galak, suka, kokeng, latih-latih puas. Satu hari dia buat tak kenal kita. Kita berasa lagu mana? Tegar-tegar budak. Paling jabat salah budak dengan kita. Lepas tu apatah lagi, Allah Ta'ala dia tegar manusia supaya tak sewi terlupa kepada dia. Orang dia terlupa dengan Allah Ta'ala, katanya orang tu hidup dia tak molek atas muka dunia. Sebab tu Tuhan sebut sama, wadhkur rabbaka idza nasit. Ingatlah kepada Allah, ingatlah kepada Tuhan kamu apabila kamu terlupa. Tabiat manusia atas muka dunia ni, dia biasa terlupa, tapi kena cuek. Hak cuek itu kita harap katanya insya-Allah akan jadi molek. Gitulah. Dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku memimpinku ke jalan pertunjuk yang lebih dekat dan lebih terang dari ini. Ni doa ni, satu doa. Asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadha rashada. Ni walaupun pandak-pandak ni, siapa yang ngapa surah Al-Kahfi ataupun ngapa ayat ni, kena sebut sama ni. Asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadha rashada. Mudah-mudahan Allah Ta'ala dah tunjuk jalan yang sebenar kepada aku, dan jadi aku ni lebih rapat dengan ajaran agama. Rashada ni maknanya cerdik, bijak. Nah, alhamdulillah. Sebab tu Nabi diajar kita berdoa, satu doa ni masa nak habis dah 20 minit dah. Allahumma alhimni rushdi wa a'izni min syarri nafsi. Ni doa yang Nabi ngajar. Allahumma alhimni rushdi. Wahai Allah, tunjukkanlah kepada aku bijak sakno
Maknanya kebijaksanaan aku. Lagu mana? Wahai Allah, kalaulah aku ni cerdik sekarang ni, maka mung tunjukkanlah kepada aku jalan lebih cerdik. Ilhamkanlah kepada aku jadi don bandar ancai masuk di dalam hati aku, dalam otak aku akan cerdik. Semua hak aku buat jadi cerdik molek belakang. Wa a'idzni min syarri nafsi, dan lindungilah aku daripada kejahatan nafsu aku. Sebab aku ada nafsu. Boleh jadi aku pergi guna nafsu, pergi ikut jalan tak molek. Muitaklah jadi benda-benda ni jauh daripada hidup aku yang aku nak pergi turut nafsu. Memberikanlah kecerdikan kepada aku. Jadi hari ni tak ada nak baca hadis dah sebab masa sudah pun cukup 20 minit. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخلصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون